Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Abang doakan semua yang menonton video Abang pada hari ini diberikan rezeki yang melimpah ruah dan dipermudahkan segala urusan, dipanjangkan umur insya-Allah oleh Allah Taala. Terima kasih sangat-sangat sebab sudi dengarkan cerita Abang pada kali ini. Dan hari ini Abang nak sampaikan dua lagi cerita, bukan tiga, dua. Sebabnya cerita yang pertama dia agak pendek, tapi cerita yang kedua tu sangat panjang dan buatkan abang rasa tersentak, rasa macam, sebab ending kepada cerita yang kedua memang luar biasa, lain daripada yang lain, belum pernah abang dengar lagi setakat ini. Jadi jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, tapi dia minta abang gunakan kata ganti nama lain. Abang letakkan nama Frida, berlaku dekat negeri Kelantan. Cumanya abang sendiri tak diberitahu bahagian mana Kelantan yang dimaksudkan. Berlaku lebih kurang pada 10 tahun yang lepas. Waktu tu Frida berumur 11 tahun. Masih budak lagi. Kisahnya mula bila diorang ni, lebih kurang Frida dengan kawan-kawan dia, 10 orang lah kita ambil, pergi main menyorok-nyorok dekat satu kawasan rumah tinggal di kawasan Satu Bendang. Itu adalah clue kepada cerita, iaitu rumah di kawasan Bendang, rumah tinggal. Itu adalah lokasi tempat diorang semua main nyorok-nyorok sejak sekian lama. Tapi tak disangka-sangka pada hari itu salah seorang daripada kawan Frida dan Frida sendiri mengalami peristiwa yang agak menakutkan. Cerita dia macam ni. Jadi budak umur sekolah rendah kan memang main menyorok-nyorok ni antara kegemaran diorang lah kan. Jadi tak disangka pada satu petang tu selepas solat asar, Frida dan lebih kurang 10 kawan dia ni, ada lelaki ada perempuan, planning lah nak main nyorok-nyorok dekat satu kawasan rumah kosong, rumah terbiar sebenarnya. Dan rumah terbiar tu memang dekat dengan satu sawah bendang ke tali air, lebih-lebih kurang macam tu lah kan. Dan dekat dengan kawasan tu juga ada satu kilang memproses tembakau, dan katanya kilang tu dah tak digunakan lagi. Itu adalah antara clue cerita. Jadi waktu lepas asar diorang pun mainlah nyorok-nyorok kat kawasan tu. Senang main nyorok-nyorok, memang rancak. Kita pernah jadi budak kan, jadi kita tahu macam mana rancaknya main nyorok-nyorok dekat 10 orang. Tengah sedap-sedap main nyorok-nyorok, tiba-tiba salah seorang daripada kawan Frida menjerit kuat gila. Sampaikan aktiviti main nyorok-nyorok tu terpaksa di-stopkan pada waktu tu juga. Ramai-ramailah pergi ke arah suara yang menjerit tadi. Sebab dia kata suara yang menjerit tu bukan lain macam, memang macam suara orang dipukul. Suara budak perempuan lah. Jadi Frida dengan kawan-kawan dia ni pergi ke arah suara yang menjerit tu. Rupanya datangnya daripada salah seorang kawan dia juga. Dan waktu diorang semua sampai dekat tempat kejadian tu, tempat mananya datang suara menjerit tu, nampak seorang kawan dia tengah berdiri sambil muka macam nak menangis, dan tangan dia menutup salah satu kawasan kat sini lebih kurang abang diceritakan dekat sini. Dia tutuplah keadaannya macam ni. Jadi ramai-ramailah tanya, kau kenapa tiba-tiba menjerit, lepas tu tangan kau kenapa tutup bahagian bahu? Jadi kata, aku rasa macam ada orang gigit bahu aku, tangan aku. Dia kata sakitnya tak boleh nak cakap. Jadi yang kawan-kawan ni pun alihkanlah tangan yang menutup kawasan bahu tu. Lepas tu diorang selaklah lengan baju. Lepas selak lengan baju, ada kesan gigitan manusia. Pelik kan? Jadi diorang ni semua terkejut lah, mana kau dapat gigitan ni? Ke engkau yang gigit sendiri? Tu kawan dia cakap, mana mungkin aku gigit sendiri? Macam tak boleh gigit kan, kita tak boleh gigit pun. Memang kalau buat demo memang tak menjadi. Betul juga, takkanlah memang dia tak boleh gigit. Jadi mesti ada orang yang gigit. Cuma bentuk kesan gigi tu yang melekat kat sini ni, dia besar.
seumpama orang dewasa, bukannya budak-budak. Jadi dia orang tanyalah, Frida dengan kawan-kawan dia tanya, mana kau dapat kesan gigitan ni? Kat mana kau nyorok? Sebab memang nyorok-nyorok kan. Lepas tu kawan dia cakap dia menyorok dekat satu pokok, belakang satu pokok, dan pokok tu berduri-duri. Lepas tu dia orang cakap, jomlah kita ramai-ramai pergi. Jadi disebabkan semangat ramai-ramai 10 orang ni, dia orang pun pergilah ke arah pokok tu. Bila pergi ke arah pokok tu, tak ada apa pun yang misteri, okey je. Cuma pokok tu menghadap satu kilang memproses tembakau, dan kilang ni tak lagi digunakan. Memang orang dah tak, boleh kata kilang tu dah tak beroperasi. Jadi bila tengok kilang tu dekat dengan pokok tu, salah seorang daripada kawan-kawan dia cakap, mungkin apa yang kau alami ni berpunca daripada kilang lama yang dah tak beroperasi tu. Jadi diorang pun, apa kata kita pergi ke arah kilang tu, kita tengok, mana tahu ada apa-apa ke, kita nampak kelibet orang ke apa ke, bukti-bukti lah kan. Jadi daripada 10 orang tu, yang setuju nak pergi ke kilang tu 3 orang aja. 4 orang lah, termasuk mangsa yang kena gigit tu. Yang budak kena gigit tu 3 orang lagi. Yang 3 orang ni termasuklah Frida. Dia kata dia tak telah terlalu takut sangat, sebab waktu tu masih lagi siang dan nak maghrib, lebih kurang pukul 6 dan pukul 7 lah. Waktu tu dia kata hampir-hampir nak ke azan maghrib. Jadi yang 6 orang lagi tak jadi nak ikut. Dia orang semua berterabur balik rumah, sebab dia orang takut kalau dia orang ikut pergi ke kilang tu, benda lain yang terjadi. Dan banyak juga dia orang dengar cerita, orang kampung tu dengar cerita, macam-macam kisah misteri datang daripada kilang tu. Jadi dia orang berempat pun pergilah ke arah kilang tu, nak tahu kalau punca gigitan tu mungkin datang daripada kilang tu. Tapi kawan dia berkeras juga, dia kena gigit dekat bawah pokok ni, tak ada kena-mengena dengan kilang tu. Tapi kawan-kawan yang lain desak, mungkin, dia kata, mungkin, jom kita pergi cek kilang tu dulu. Jadi diorang berempat ni pun naik basikal ke arah kilang yang dah tak digunakan lagi. Tak sempat masuk, bila sampai dekat depan kilang, waktu tu azan maghrib. Jadi diorang pun tak berani nak masuk, sebabnya dah memang keadaannya dah hampir gelap. Jadi diorang tunggulah sampai azan maghrib tu habis, dan diorang bercadanglah nak makin mendekati kawasan kilang tu. Dan dekat depan kawasan kilang tu ada banyak tong-tong besar. Dia kata macam tong barrel lah, tempat isi-isi minyak. Banyak tong-tong tu kat situ. Jadi okeylah, bila azan maghrib dah habis, diorang pun bergeraklah mendekati ke arah kilang tu. Tak semena-mena, waktu diorang hampir nak masuk ke dalam kawasan kilang, tiba-tiba diorang dengar daripada dalam kilang berdengung suara perempuan terkekek-kekek gelak. Dan dia kata memang confirm tu bukan suara manusia, tu suara sesuatu daripada alam lain. Sebab dia kata mana mungkin ada manusia yang boleh gelak macam tu. Jadi diorang pun berbincang, nak masuk ke tidak dekat dalam kilang ni. Ni dah maghrib ni. Jadi diorang kata janganlah, sebab kita ni masih budak-budak lagi, takut apa-apa terjadi. Jadi diorang pun buat keputusan lari. Maksud abang, naik basikal, lari daripada situ. Dan waktu diorang berlari daripada situ, dengar daripada jauh sekali lagi bunyi orang terkekek-kekek, perempuan gelak daripada dalam kilang tu. Jadi diorang pun baliklah rumah masing-masing. Dan bila sampai Frida sampai dekat rumah dia, waktu tu dia kata ada satu peristiwa yang tak seronok, iaitu kawasan rumah dia ni blackout, tak ada lampu. Bila dah blackout malam tu, tidurlah dalam keadaan gelap. Dan waktu dia tidur dalam keadaan gelap tu, dia teringat bunyi orang bergelak dekat dalam kilang tadi. Kalau kita jadi budak-budak umur 11 tahun pada waktu tu pun kita rasa takut lah kan. Jadi bila dah teringat tu, dah susah nak tidur. Paling kanan tak tidur, paling kiri tak tidur. Last dia cuba juga lelapkan mata. Akhirnya hampir dia nak lelapkan mata. Makin lama mata dia makin kecil, makin kecil. Tiba-tiba dia dengar sesuatu yang pelik. Ada orang mengaji. Bukan baca mengaji, ada orang mengaji Al-Quran. Tapi dia dengar sayup-sayup kejauhan. Tapi semakin lama dia dengar orang tu mengaji, semakin badan Frida tak boleh gerak. Baru teringat, aku kena tindih ke? Dia kata,
Dia kata dia cuba gerakkan badan dia tapi berat sangat-sangat. Tapi bila dia dengar suara orang mengaji tu, makin hari dia dengar makin kuat, tapi makin hari makin pelik, makin lama makin pelik. Ini bukan suara orang mengaji. Kalau orang Islam mesti tahu cara orang mengaji, dia ada panjang pendeknya, ada naik tinggi turunnya. Tapi dia dengar pada awalnya macam orang mengaji, tapi bila dah lama-lama macam orang bersyair. Syair-syair Arab. Macam tu lah lebih kurang. Jadi dia kata dia tak tahu nak buat apa, dia cuma baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah banyak kali sampai akhirnya dia boleh bergerak dan dia bangun daripada tempat tidur dia dalam keadaan yang gelap macam tu, lari ke tempat mak ayah dia. Sampai kat tempat mak ayah dia, dia cerita dekat mak dia apa yang berlaku siang tadi dan apa yang berlaku malam ni. Tapi seorang ibu kan dia faham macam mana situasi anak dia. Jadi dia cakap, Frida tidurlah dengan mak malam ni. Jadi sambil nak tidur tu selawat-selawat Nabi lah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi akhirnya Frida dapat tidur. Tapi dia rasa kedua kejadian yang pelik. Satu, orang menjerit dalam kilang. Yang keduanya, orang baca mengaji tapi lama-lama dengan macam syair-syair Arab. Pelik dia kata. Tapi besok paginya dia pun pergilah jumpa dengan kawan-kawan dia. Tujuannya nak tanya dia orang ni alami benda yang sama ke tidak. Tapi belum sempat tanya, budak yang kena gigit petang semalam, mengikut kata keluarga dia orang, budak tu malam tu histeria, menjerit-jerit. Dia menjerit-jerit sambil tunjuk-tunjuk dekat pintu, macam seolah-olah ada apa kat pintu, ada sesuatu yang dia nampak kat pintu. Tapi cepat-cepatlah keluarga dia panggil orang ustaz yang pandai mengubat-ngubat ni, ubatkan si kawan Frida ni. Alhamdulillah akhirnya okey. Jadi pengajaran yang Frida dapat pada waktu tu ialah jangan kita sebarang-barang pergi ke sebarang tempat yang kita tak tahu. Kalau kita ni tak kuat, orang kata tak ada pengisian dalaman, jadi dia kata mungkin berlaku benda yang kurang sedap, kurang enak. Jadi akhirnya Alhamdulillah semua tak ada apa-apa. Dan sejak daripada tu diorang tak lagi main nyorok-nyorok dekat kawasan rumah tinggal tu yang dekat dengan kilang memproses tembakau tu. Dia main nyorok-nyorok dekat bawah pokok pokok mempelam je. Situ-situ je lah main nyorok-nyoroknya. Okey, habis cerita yang pertama. Cerita yang ketiga ni berlaku dekat Sibu tahun 2001. Cumanya abang nak ingatkan, abang tak boleh nak bagi tahu lokasi sebenar dan abang tak boleh nak bagi tahu siapa yang hantarkan cerita ni. Ada seorang makcik yang hantarkan cerita ni, dia kata berlaku dekat kampung dia dan ini adalah kisah benar. Kalau anak-anak kepada mangsa masih lagi hidup, boleh komen-komen kat bawah. Ataupun orang yang tahu cerita ni boleh komen-komen kat bawah, kongsi. Mana tahu ada bahagian-bahagian cerita yang abang tersalah cerita. Cumanya abang sampaikan cerita betul-betul berdasarkan email yang abang dapat. Kisahnya 2001 dekat Sibu. Dia kata pada tahun 2001, mengikut email dia kata, waktu tu dekat Sibu memang famous orang ambil pokok bird nest. Kalau tak silap abang, pokok bird nest ni dia macam pokok yang menompang pada pokok lain, yang melebar dia punya daun tu, bird nest. Nanti bolehlah Google dekat dalam Google kan, cari-cari kat Google apa bentuk pokok bird nest. Jadi waktu tu boleh kata siapa dekat rumah dia ada pokok bird nest, memang orang tu dianggap hebat. Sebabnya bukan senang-senang orang nak dapatkan pokok bird nest ni. Sebab pokok bird nest ni hanya tumbuh di kawasan hutan belantara. Kisah ni kat Sibu Jadi dia kata ceritanya bermula bila ada seorang cikgu muda baru melahirkan anak. Dia ada cikgu tu ada dua anak, 7 tahun, 4 tahun dan ada anak yang baru lahir. Jadi pada satu hari, kawan-kawan tempat perumahan dia, sama ada perumahan atau kampung lah, buat satu rombongan ke kawasan Tebedu. Kalau mengikut daripada email, kawasan Tebedu ni adalah sempadan antara Malaysia dan juga Indonesia di kawasan Kalimantan. Dekat situ dia kata ada banyak orang buka kedai lah, buka open table. Jadi ramailah orang buka open table, jual macam-macam, bantal peluk, bantal kabu,
bunga orchid, termasuklah juga pokok birdnest ni. Jadi bila cikgu ni dapat tahu, cikgu ni seronok sebabnya dia ni baru bermula nak mengumpul-ngumpul pokok birdnest. Waktu dia bersalin hari tu tak sempat nak mengumpul-ngumpul sebab waktu tu tengah mengandung. Tapi bila ada peluang pergi bershopping kat Terbedu ni, dan kat situ orang kata banyak pokok-pokok birdnest dijual, harga murah-murah, jadi dia pun semangatlah nak pergi. Jadi dia ikutlah rombongan tu ke Terbedu, dekat terbelit lidah hadang, lidah abang. Dia kalau cerita pukul 1 lebih ni terbelit-terbelit lain macam ni terbelitnya. Okey, kita sambung ya. Jadi bila sampai kat Terbedu tu, memang benda pertama yang cikgu ni cari adalah pokok birdnest. Ada beberapa kedai yang jual pokok birdnest, cumanya ada satu pakcik yang jual pokok birdnest ni siap ada anak dia. Anak dia bercantum dengan pokok birdnest tu. Dan harga pula murah-murah. Jadi bila cikgu ni tengok harga murah, oh memang cantik, dia pun pergilah beli pokok birdnest ni. Kalau tak silap abang, nama cikgu ni katanya Farida. Lebih kurang lah Tapi untuk cerita kali ini abang gunakan nama Friza, Cikgu Friza. Jadi Cikgu Friza ni bawalah pokok birdnest ni balik rumah. Pokoknya besar, siap ada melekat anak dia dekat sebelah lagi. Sampai dekat rumah, dia pun tak tangguh-tangguh tengok pokok tu komen cantik. Dicerainya anak pokok tu daripada emak pokok dan ditanam dalam 2 pasu yang berbeza. Dan tu dia letak dekat penjuru rumah luar lah, memang nak menghias-hias. Tapi Cikgu Friza tak sangka benda ini mengundang padah pada dia. Jadi mula-mula hari pertama tak ada apa-apa, hari kedua tak ada apa-apa, hari ketiga mulalah hidup Cikgu Friza diganggu. Katanya Cikgu Friza banyak dapat nampak kelibat-kelibat yang pelik-pelik. Dah kelibat pelik-pelik juga, setiap kali maghrib Cikgu Friza akan menjerit-jerit. Dia seolah-olah kena rasuk. Kenapa abang meremang dia macam je ni? Cerita ni seram. Jadi Cikgu Friza menjerit-jerit, minta tolong. Ada benda nak makan dia. Jadi selepas mula-mula hari pertama, suami Cikgu Friza ni, ingat, isteri dia bergurau senda agaknya, sebab bukanlah sepanjang masa isterinya menjerit-jerit, tapi waktu maghrib je isterinya menjerit-jerit. Hari pertama boleh tahan, hari kedua tahan macam mana dah bini dalam keadaan macam tu. Cepat-cepat si suami ni panggillah ustaz-ustaz yang pandai. Jadi adalah beberapa ustaz yang datang untuk mengubat, tapi semuanya tak berjaya. Alhamdulillah, akhirnya ada seorang ustaz yang menawarkan diri nak mengubat. Bila ustaz ni mengubat, ustaz ni cakap, Cikgu Friza telah bawa sesuatu daripada tempat asalnya. Tu dia tanya suami dia, ada tak isteri awak ni bawa sesuatu daripada tempat yang jauh? Dia kata, ada ustaz, isteri saya beli pokok birdnest, ada dekat depan tu. Jadi ustaz ni cakap, tak boleh tangguh, besok pagi saya dengan awak suami kena bawa pokok ni pulang pada tempat dia. Jadi bila dah macam tu, si suami nak isterinya baik kan. Mana ada suami yang nak isterinya tak baik. Biar elok isterinya, boleh jaga anak, sebab baru bersalin waktu tu. Jadi esok pagi suami dengan ustaz bawalah pokok birdnest ni pergi pulang kat Terbedu sana. Sampai dekat Terbedu, dia cari orang yang tempat bini dia jual tempat bini dia beli pokok tu, tempat tu lah si suami pulangkan balik. Tapi tuan kedai tu pun terpinga-pinga kenapa dia dipulangkan. Tapi si suami cakap tak serasi. Okeylah, tak apa. Suami dia pun baliklah ke rumah dengan bersama ustaz tu. Hari pertama, walaupun dah bawa pokok tu pulang ke tempat asal, tapi si isteri Cikgu Friza ni masih lagi, dia dah tak menjerit-jerit waktu maghrib, tapi dia mengetap bibir dia macam ni, mengetap bibir dia sampai bibir dia pecah-pecah. Banyak kali suami dia tegur, kenapa macam tu? Dia tak nak beritahu, dia senyap, tak bercakap.
Hari kedua pun sama, dia gigit bibir ni sampai pecah-pecah berdarah-darah. Jadi hari ketiga bila dah jadi keadaan makin teruk, terpaksalah si suami ni panggil orang-orang yang ustaz yang sebelum tu. Tapi ustaz tu cakap dia pun tak tahu nak buat apa sebab dia dah pulangkan benda yang sepatutnya yang dipulangkan. Dia tak tahu lagi apa masalahnya. Jadi sejak daripada tu si Cikgu Friza ni makin teruk. Dia kata kuku dia menjadi tajam. Lepas tu dia cakap badan dia berdarah-darah, cakap leher. Ya Allah, dia kata waktu tu mengikut email ni, dia kata keadaan Cikgu Friza ni memang heboh kat kawasan tempat tinggal dia. Semua orang datang melawat. Tapi setiap kali orang datang melawat, orang kesian tengok Cikgu Friza. Leher dia bercala bala, tangan dia bercala. Cala bukan cala biasa, cala sampai keluar-keluar darah tu. Bibir jangan cakap lah, hancur bibir dia, gigit bibir dia. Tapi ada satu benda yang pelik dia kata pada Cikgu Friza ni. Bila sampai waktu makan, Cikgu Friza ni bukan makan sepinggan dua, tapi seperiuk. Kalaulah tak diberi makan seperiuk, dia mengamuk, menjerit-jerit, berguling-guling waktu tu. Tapi ada satu lagi benda yang pelik bagi abang, iaitu setiap kali cikgu ni mengamuk, menjerit-jerit dengan keadaan mata terbuntang-buntang warna merah, kalau anak dia yang bongsu dalam buaian tu menangis, serta-merta cikgu ni berhenti pandang anak dia. Cikgu ni menitiskan air mata. Dia macam nak cakap sesuatu tapi dia tak boleh nak cakap. Lepas anak dia hilang menangis, menjerit-jerit lagi cikgu ni. Ya Allah, abang kesian dengan cikgu ni, keadaan cikgu ni. Tapi korang tunggu dulu, apa ending ni mesti korang terkejut gila. Jadi dalam keadaan cikgu tu makin teruk, banyaklah orang-orang alim dipanggil untuk mengubat cikgu ni. Akhirnya jumpalah seorang tuan haji. Dia kata dia boleh mengubat, dia nawarkan diri untuk mengubat. Jadi tuan haji tu datang rumah. Bila tuan haji tu datang rumah, cara tuan haji ni pula mula-mula dia bangun buat solat hajat. Solat hajat, minta pertolongan daripada Allah Ta'ala. Selepas selesai solat hajat, tuan haji ni tadi bercakap dengan jin yang ada dekat dalam, dengan makhluk yang ada dekat dalam badan Cikgu Friza. Lepas berdialog tu, rupanya barulah dia tahu. Memang betul kata makhluk tu, dia duduk dekat dalam badan Cikgu Friza sebab membalas dendam. Rupanya, waktu proses pertama memindahkan pokok, lupa abang nak cakap, dia kata pokok bird nest tu adalah rumah dia. Dan Cikgu Friza ni dah alihkan dia daripada rumah dia. Macam kita lah, ada orang ambil rumah kita, marah lah kan. Jadi kata itulah puncanya dia sakit hati dan dia tak nak keluar daripada badan Cikgu Friza. Tapi bertambah sakit hati dia bila Cikgu Friza bunuh anak dia. Rupanya waktu Cikgu Friza tu pecahkan anak pokok tu daripada ibu pokok tu, rupanya itu adalah anak daripada makhluk alam sebelah tu. Pada pandangan mata kasar kita tu adalah pokok, tapi rupanya tu adalah bayi alam sebelah dan anak dia mati. Dan bila tuan haji tu tengok dekat depan dalam pasu, memang ada anak pokok bird nest tapi dah kering, dah mati. Mengucap panjang juga, tapi sentiasa berdialog lagi ni. Tuan haji tu cakap, mohonlah keluarlah awak daripada badan cikgu ni, sebab cikgu ni kesian dia ada anak kecil. Benda tu balas, dia ada anak kecil, dia ada anak kecil, aku pun ada anak kecil. Jadi anak aku mati, aku nak dia mati, balas kepada apa yang dia buat pada aku. Tapi tuan haji tu cakap, janganlah macam tu, dia tak nampak itu anak awak. Kalau dia tahu tu anak awak, dia tak akan buat, dia kata. Tapi makhluk tu tak nak terima alasan yang tuan haji tu bagi. Dia kata macam ni, kalau kau nak aku keluar daripada badan dia, aku bawa dia keluar sekali. Jadi tuan haji tu cakap, maksud awak macam mana? Aku nak dia mati. Tapi tuan haji tu tolonglah, dia kata jangan. Allah, awak makhluk Allah, saya pun makhluk Allah, Cikgu Friza pun makhluk Allah, jangan buat macam ni, dia masih ada anak kecil. Benda tu tergelak. Tapi waktu benda tu tergelak, benda tu pandang kepada anak si Cikgu Friza.
serta-merta benda tu diam dan benda tu menangis. Maksudnya Cikgu Friza menangis. Lepas tu waktu tu Cikgu Friza alihkan mata dia kepada suami dia. Dia macam nak cakap sesuatu pada suami dia tapi tak terbuku kat mulut. Benda tu berjalan sangat sekejap, lebih kurang 5 minit. Lepas tu cikgu tu meracau-racau balik. Dia cakar badan dia, dia gigit-gigit bibir dia sampai darah-darah. Tapi akhirnya Tuan Haji tu tak boleh nak buat apa-apa sebab dia minta benda tu keluar, benda tu tak keluar. Dan Tuan Haji tu pun balik. Selang 2 hari selepas Tuan Haji tu cuba mengubat, akhirnya Cikgu Friza meninggal dunia. Dan waktu jenazah Cikgu Friza nak dimandikan, pihak yang mandikan tu dapat buka genggaman Cikgu Friza. Rupanya dekat dalam genggaman Cikgu Friza ada satu kertas yang tertulis, "Maaf, jaga anak." Sedih kan? Abang tak tahu nak cakap macam mana. Salah siapa pun abang tak tahu nak cakap. Tapi kisah ni dikatakan kisah benar. Dan akhirnya Cikgu Friza menembuskan nafas yang terakhir sambil meninggalkan satu nota pada tangan dia. Dan cerita ni menjadi heboh di kawasan Sibu pada tahun 2001. Kalau ada antara penonton abang yang tahu cerita ni ataupun abang tersalah cerita, minta dibetulkan supaya benda ni menjadi iktibar untuk kita semua. Dan itu adalah penamat kepada cerita yang kedua. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita abang. Walaupun cerita yang pertama pendek tapi pengajarannya kita kena tengok anak-anak kita ni main kat mana. Dan pengajaran cerita yang kedua, abang tak tahu macam mana nak abang nak jadikan dia pengajaran sebabnya kita tak nampak tau. Kita tak nampak alam sebelah. Dan kita tak tahu yang kita buat tu mungkin anaknya, mungkin emaknya. Niat Cikgu Friza tu nak cantikkan rumah. Jadi belilah pokok-pokok hutan, pokok bird nest. Tapi tak sangka pokok bird nest tu adalah rumah kepada makhluk alam sebelah. Jadi dia pun, abang pun tak tahu nak cakap. Cuma abang boleh cakap hati-hatilah. Kita tak nampakkan alam sebelah, hati-hatilah. Supaya cerita kedua-dua cerita ni jadi iktibar untuk kita semua. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang hargai sangat-sangat. Moga-moga cerita kali ni kita semua mendapat iktibar termasuk abang juga. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.